Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan segala perbuatan hanya sahaja dengan taufik dan hidayat daripadanya. Alhamdulillah, kita telah sampai pada hari yang ke-16, hari berpuasa. Hari ke-16, semalam kita dah mulakan kunut di dalam solat witir kita. Hari ini kita menyambung kembali, insya-Allah. Kita mulakan. Saya ingat saya akan habiskan pukul 8 suku pada pagi ini. Agak lebih sedikit sebab hari ini hari cuti. Insya-Allah kita hari ini, hari Ahad, hari Isnin pun masih lagi cuti. InsyaAllah kita mulakan. Ya, kita berada pada hadis yang pada muka surat 182. Dalam masih lagi perbincangan dalam hadis yang ke-10. Hanya Islam itu jalan kejayaan. Barang siapa, flashback sikit hadis yang semalam, Nabi kata, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidak mendengar satu orang pun daripada umat ini, sama ada mereka itu Yahudi maupun Nasrani, dan mereka mati. Sampai mereka mati dan mereka tidak beriman dengan daku, dan mereka tidak beriman dengan apa yang daku bawa, melainkan mereka itu ialah ahli neraka. Jadi ini perlu kita sampaikan dakwah kepada mereka. Allahu Akbar. Semalam kita telah menterjemahkan tentang ayat-ayat mutasyabihat dari segi mana yang diterjemahkan oleh ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dalam bahagian akidah. Jadi ulama mutaqaddimin menterjemahkannya dengan kaedah tafwid, dan ulama mutaakhirin menterjemahkannya dengan kaedah ta'wil. Okey. Kita sambung pada muka surat 182, dakwah iman dan dakwah Islam. Jadi umat ini terbahagi kepada dua. Satu ummatul da'wah, satu ummatul ijabah. Ummatul ijabah ialah mereka yang telah beriman kepada Nabi. Ijabah itu orang yang menerima Islam. Itu dipanggil ummatul ijabah. Satu lagi ummatul da'wah, dan umat yang perlu kita seru kepada Islam. Jadi sebab itu dakwah ni dia ada dua. Konsep dakwah ni dia ada dua. Satu, dakwah Islam, dakwah kepada Islam pada mereka yang belum Islam. Satu lagi, dakwah iman pada mereka yang telah Islam. Ada dua. Satu dakwah Islam dan satu dakwah iman. Dakwah kepada Islam, iaitu dakwah terbahagi kepada dua, dakwah iman dan dakwah Islam. Dakwah di sini maksudnya dakwah kepada dakwah Islam lah. Daripada hadis ini itu dakwah Islam lah. Dakwah ini ialah tanggungjawab kita kepada kedua-dua belah pihak, orang yang beriman dan orang yang belum beriman. Dakwah Islam, dakwah untuk mengajak kepada Islam, ialah untuk orang-orang kafir. Satu lagi, kita kata kalau nak berdakwah, masa kita budak-budak dulu kan, dia kata, kalau kau nak berdakwah kepada orang kafir, bukan berdakwah kepada orang Islam. Kami dah Islam, jadi tak perlu dakwah pada kami.
Jadi sebenarnya konsep dakwah tu dibahagi dua oleh ulama. Satu dakwah kepada Islam dan satu lagi dakwah kepada iman. Jadi dakwah kepada Islam untuk orang yang bukan Islam. Dakwah iman ialah untuk orang beriman, orang Islam yang sudah beriman dan beramal soleh. Begitu. Kan? Jadi dakwah kepada kafir, dakwah Islam seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, aslim taslam. Aslim taslam. Islamlah kamu, maka terimalah Islam, maka kamu akan selamat. Qala lahu rabbuhu aslim. Qala lahu rabbuhu aslim. Dan Allah Subhanahu, itu Allah Subhanahu taala beritahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Islamlah kamu. Begitu. Jadi dakwah iman pula, dakwah iman ialah kepada orang yang beriman. Dakwah Islam pada orang yang bukan beriman. Kita mengajak dia aslim taslam, berimanlah kamu, maka kamu akan selawat, kamu akan selamat. Jadi itu beriman, dakwah iman. Dakwah Islam. Jadi aslimu, kalau sirah jamak pula aslimu, taslamu, Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Satu lagi dakwah iman. Dakwah iman ni macam mana Allah SWT perintahkan, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman pun diperintahkan untuk, orang beriman pun Allah Ta'ala dakwahkan dia, perintahkan dia dan dakwahkan dia. Hai orang yang telah beriman, amanu, hai orang yang telah beriman, aminu billah. Jadi itu dakwah iman, perlu kepada iman. Dakwah kepada iman perlu kepada iman yang mana, yang kerana iman yang ada pada orang Islam masih belum sampai ke tahap yang dikehendaki oleh Allah. Orang beriman perlu kepada dakwah iman, sebagaimana Nabi telah berdakwah kepada sahabat, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Jadi kebanyakan Nabi-Nabi, banyak masa mereka ialah dengan mereka yang beriman, menghabiskan masa mereka dengan orang-orang yang beriman. Baginda Musa alaihissalam, setelah hancurnya Fir'aun, Allah Ta'ala perintahkan baginda Musa alaihissalam untuk dakwahkan Fir'aun. Bila Fir'aun tu didakwah dan Fir'aun tidak menerima, dan Allah telah buat keputusan kepada Fir'aun dengan kehancuran Fir'aun. Tetapi selepas, jadi banyak masa Nabi-Nabi tadi ialah bersama dengan orang beriman, membentuk orang beriman, tarbiyah orang beriman, menjaga iman kepada mereka yang beriman. Setelah Fir'aun mati, ditenggelamkan di dalam laut, maka masa panjang lagi. Masa tu kitab tidak diterima lagi oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa mengambil kitab setelah tenggelamnya Fir'aun. Perintah Allah Ta'ala pergi hantar bukit Tursina yang kita cerita tu setelah orang-orang Fir'aun dan pengikutnya telah mati. Fir'auniyin, iaitu orang-orang Kipti. Dan selepas tu barulah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT membawa kaumnya lebih kurang 70 orang untuk mengambil kitab hukum ahkam. Jadi banyakkan masa Nabi-Nabi ni bersama dengan orang beriman. Sebab tu Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu aminu kama amanan nas. Oleh kerana Nabi SAW telah bersama dengan sahabat, maka iman sahabat telah mencapai satu tahap yang tinggi. Kerana Nabi SAW telah bersama dengan sahabat, dan sahabat, sebab itu mereka dipanggil sahabah, iaitu orang-orang yang mana bersahabat dengan Nabi. Mereka yang bersahabat dengan Nabi dan mereka diterbiahkan oleh Nabi, sehingga iman mereka telah diiktirafkan oleh Allah SWT. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita semua orang beriman sebagaimana sahabat beriman. Begitu. Aminu, berimanlah kamu
Kama amanan nas, sebagaimana sahabat beriman. An-nas tu di situ ialah alif lam ahdu zihni. Kita kan telah beritahu alif lam tu kan banyak. Alif lam ahdu khariji, alif lam ahdu zihni, alif lam istighraqi, alif lam jinsi. Dan alif lam pada an-nas ini maksudnya ialah alif lam ahdu zihni. Dan alif lam ahdu zihni ni menunjukkan maksud dia merujuk kepada sahabat. Kalau kita terjemah umum, berimanlah kamu macam mana manusia beriman, hancur. Beriman macam mana orang ramai beriman, hancur. Tuan-tuan beriman macam saya beriman, hancur. Saya beriman macam mana tuan-tuan beriman, syak lagi. Saya tak tahu iman tuan-tuan macam mana. Tapi kalau untuk diri saya tahu iman saya macam mana. Kalau tuan-tuan beriman macam saya mana beriman, hancur. Selalu saya beriman macam mana tuan-tuan beriman, syak. Jadi iman di sini maksudnya perintah kita kena ikut orang yang sempurna, atau kita telah kena ikut pada orang yang telah berjaya. Sahabat ini mereka ditarbiahkan oleh Nabi SAW sampai menjadi satu manusia yang begitu hebat, yang mana Allah SWT beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, iaitu Allah Ta'ala akan mengiklankan keredaannya. Telah kita jelaskan dahulu sebelum ni, Allah Ta'ala akan iklankan keredaannya di dalam syurga. Setelah penduduk syurga dimasukkan dengan dalam syurga, maka Allah tanya, apa yang kamu nak? Dia kata, ya Allah, semua dah ada, semua dah cukup, kami tak perlu apa lagi. Maka Allah Ta'ala kata, aku akan kurniakan kepada kamu keredaanku. Yakni apa? Maksudnya, aku tak akan marah lagi pada kamu sampai bila-bila. Jadi, klimat nikmat di dalam syurga ialah iklan keredaan Allah. Tapi keredaan Allah ini Allah telah iklankan kepada sahabat semasa mereka masih lagi berada di dunia, dalam keadaan mereka masih hidup lagi. Radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhu, Allah redha sahabat ni, mereka redha kepada Allah dan Allah redha kepada mereka. Dan iklan ini Allah iklankan kepada sahabat semasa mereka masih lagi berada di dunia, dengan sebab ditarbiyahkan oleh Nabi SAW, dengan sebab Nabi SAW telah memberi tanggungjawab kepada mereka untuk menyampaikan apa yang telah Nabi bawa. Ilmu ni, kalaulah Nabi kata, nanti kita belajar ilmu nanti, kalau ilmu ni, kalau orang yang membawa ilmu tadi dia tak meninggal, tak perlu kita nak belajar daripada orang lain, kita akan belajar daripada dia sahaja. Tetapi oleh kerana Nabi SAW meninggal, maka kita akan meninggal, dan ilmu itu diambil daripada Nabi dan disampaikan. Jadi itu dakwah. Jadi dakwah di sini maksudnya, berimanlah kamu sebagaimana sahabat beriman. An-nas tu maksud dia alif lam ahdu zihni, yang merujuk kepada sahabat. Sahabat sendiri melakukan dakwah iman di antara mereka. Sahabat pun berdakwah di sama-sama mereka. Dakwah dia maksud dia di sini, ada orang kata tazkiyah lah, tazkirah lah. Maksudnya mereka tadi telah saya jelaskan dulu, ilmu ni ada dua. Satu ilmu ahkam, satu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, satu ilmu ahkam. Ilmu ahkam maksudnya ghair. Jadi ilmu ahkam maksudnya ialah amal. Ilmu hukum ahkam. Bila Allah Ta'ala perintahkan ilmu hukum ahkam, maka ilmu hukum ahkam ni maksudnya ialah ilmu ahkam ni ialah ilmu ahkam ni maksudnya ialah ilmu ahkam ni ialah maksudnya ilmu ahkam ni maksudnya ialah ilmu ahkam ni maksud dia amal. Ilmu ahkam ni maksud dia amal. Tapi ilmu akidah maksudnya fi nafsihi. Maknanya kita belajar puasa. Belajar puasa untuk apa? Untuk kita amalkan. Tauhid, kita belajar ilmu tauhid.
Kita belajar ilmu tauhid. Macam mana? Apa maksud ilmu tauhid tu? Maka kita kena untuk dapatkan ketauhidan tadi, untuk dapatkan keyakinan tauhid tadi, maka kita di dalam kalimah itu sendiri. Di dalam kalimah itu sendiri, iaitu kita dakwah kepada kalimah. Kita dakwah kepada kalimah dan kita dakwah kepada Islam. Dakwah kalimah. Jadi sahabat ini sama-sama mereka pun berdakwah. Dakwah iman lah, bukan dakwah Islam, dakwah iman. Oleh kerana sahabat ini telah sempurna, maksudnya telah ditarbiyah oleh Nabi sampai satu peringkat yang mana Allah mengiktirafkan keimanan mereka, maka mereka bila mereka mendakwah, mereka kata apa dia? Kunu mislana, jadilah seperti kami. Kunu, hai kamu semua ni, jadilah macam kami. Boleh kita kata macam tu, kamu semua jadi macam saya? Tak boleh, sebab kita bukan modul. Kita bukan satu modul lagi. Tapi sahabat ni, sehingga mereka dakwah, kamu semua jadi macam kami. Macam mana? Bila orang tanya, mana Al-Quran? Mana Al-Quran? Bila ditunjukkan kepada satu orang sahabat, Abdullah bin Abbas, atau galibannya Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan, dia kata itulah Al-Quran. Seluruh Al-Quran dalam kehidupannya seperti Al-Quran berjalan. Jadi adakah boleh kita berdakwah seperti mana? Maknanya adakah kita boleh berdakwah seperti mana sahabat berdakwah? Disebabkan dakwah iman yang wujud, menyebabkan iman yang ada pada mereka begitu kuat sehingga mereka mampu mengamalkan keseluruhan Islam, maka Islam telah wujud dalam kehidupan mereka. Jadi sahabat ni, Nabi SAW, kita akan tengok di dalam satu hadis nanti, di dalam bab yang kelima, di dalam bab Kitabul Iman, iaitu bab berpegang teguh kepada sunnah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi di situ sahabat ni, oleh kerana Islam tu telah wujud dalam diri mereka. Islam ni telah wujud dalam diri mereka. Kalau mahu melihat Islam, maka lihatkanlah kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, iaitu Al-Quran bergerak. Apabila kita tunjukkan akhlak dan Islam dalam kehidupan kita kepada orang yang bukan Islam, akan masuk kepada Islam. Jadi orang Islam, dia akan masuk Islam bila dia tengok akhlak orang Islam. Orang Islam, setelah kita kata iman dan ibadat tadi, tak nampak dia sebagai satu foundation. Bunyal Islam, dalam hadis Bunyal Islam telah dijelaskan, Bunyal Islam tu terdiri kepada dua perkara sahaja yang merupakan 5 daripada aspek Islam, imaniyat dan ibadat. Imaniyat dan ibadat ni dia adalah bunyan, basic. Dia adalah asas kepada Islam. Dan basic atau foundation ni dia tak nampak. Orang tak nampak banyak mana kita sembahyang, orang tak nampak banyak bagaimana iman kita, tapi orang nampak muamalat kita. Orang nampak muamalat orang Islam. Orang nampak orang yang non-Muslim, dia akan nampak muamalat orang Islam. Dia akan nampak muasyarah orang Islam. Dan dia akan nampak akhlak orang Islam. Dan kebanyakannya Islam ni kita ajar dengan akhlak. Maksudnya orang Islam akan terima Islam dengan sebab akhlak, dengan sebab akhlak Nabi. Sebab itu kita utamakan dakwah iman kepada orang Islam dulu. Jadi sekarang untuk fil hal ni, kenapa kita tak dakwah orang kafir ke? Tak, kita dakwahkan umat, kita dakwahkan orang Islam dulu. Maksudnya dakwah iman kepada orang Islam supaya orang Islam dapat beramal kepada Islam dan orang Islam dapat tunjukkan Islam yang sempurna sebagaimana sahabat tunjukkan Islam kepada orang yang bukan Islam, sehingga berbondong-bondong manusia memeluk Islam. Jadi sebab itu, jadi kita bukan, kalau nak berdakwah pada orang kafir lah, asal dakwah tu pada orang kafir. Kita dakwah kepada orang Islam, dakwah iman, sebagaimana Nabi telah ajar dan asuh sahabat kepada dakwah iman. Dan barulah sahabat dapat tunjukkan Islam yang sempurna. Sebab itu, jadi bukan meninggalkan dakwah kepada orang kafir, tetapi kita tak tinggal dakwah lagi pada orang kafir, tetapi keutamaan bersandarkan berdasarkan awaliyah, benda yang paling aula. Apakah benda yang paling aula? Al-aula fal-aula.
Satu-satu perintah Allah tu kita kena buat yang mana yang terdahulu. Al-aula, yang lebih utama. Fal-aula, daripada yang kurangnya. Dan juga ini kita panggil dia hikmah amali. Hikmah amali, iaitu dalam bentuk kita panggil hikmah secara praktikal. Maknanya kita tunjukkan Islam ni secara praktikal kepada orang yang bukan Islam, dengan sendiri mereka akan tertarik kepada Islam dan dia masuk Islam. Sebab itu dalam jemaah, dalam kita jemaah dakwah ni, kita hantarkan di seluruh dunia. So kita kena setelah kita hantarkan di seluruh dunia, di mana-mana sahaja, jadi tempat yang kita Islamkan, maka kita kena follow up. Sebab tu ada jemaah follow up. Sekarang ni kita diberi tanggungjawab. Satu-satu negara, satu-satu benua. Maka kadang-kadang orang yang sama diberi tanggungjawab. Dia pergi ke Sweden, atau dia ni keluarga orang-orang yang murtad tadi, orang-orang Arab yang berpindah ke Brazil. Misalnya jemaah daripada syura kita Haji Zaid yang masih lagi berada di Brazil kerana tersekat dengan COVID-19, dan dia punya menantu dalam kritikal. Alhamdulillah sekarang dah sihat dah, 2 bulan, berapa bulan dalam koma, tak boleh dapat apa. Jadi dihantarnya berulang-ulang kali. Supaya apa? Supaya orang Islam yang mana kita dakwah tadi, dia masuk Islam. Bukan kita tinggal, sudah cukup dia Islam, kita tinggalkan dia. Yang menjadi masalah kita di Malaysia ni, tengok bila orang yang non-Muslim masuk Islam, kita panggil dia mu'allaf. Kita panggil dia mu'allaf. Sampai dia 30 tahun dah dalam Islam, non-Muslim, Chinese ke misalnya, dia 30 tahun dah dalam Islam, kita panggil mu'allaf lagi. Mu'allaf tu, mu'allaf apanya 30 tahun dah masuk Islam? Mu'allaf tu orang yang baru 2-3 bulan masuk Islam, ni dah 30 tahun. Itu tu orang dia panggil, dalam masalah dia panggil convert Islam. Orang yang daripada agama lain kepada Islam. Tapi kita duk panggil mu'allaf. Sampai kawan tu pun dah anggap dia mu'allaf lagi. 30 tahun tu dah anggap dia tu boleh terima zakat lagi. 30 tahun dia terima zakat lagi. 30 tahun dia terima zakat lagi. Dia ingat mu'allaf. Jadi dia anggap dia mu'allaf. Sebab kita tak beri tanggungjawab pada dia. Kita kata kamu ni baru masuk Islam mu'allaf. Sedangkan umur 30 tahun dah. 30 tahun dah masuk Islam, Fatihah dia pun masih telo lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fatihah dia masih telo. Jadi kita tak bertanggungjawab. Kita kata Islam dah cukup. Tak, bukan setakat Islam. Kita kena ajar A to Z hukum pada dia. Kita kena ajar hukum tu A to Z pada dia. Kita tak boleh tinggal. Kita kena ajar fardu kifayah pada dia. Dan kita maksudkan fardu kifayah tu sembahyang, puasa, itu dalam ibadat. Fardu kifayah dalam iman apa? Fardu kifayah dalam ibadat apa? Fardu kifayah dalam muasyarah apa? Fardu kifayah fardu ain. Kita menganggap fardu ain, silap. Fardu ain bukan fardu kifayah. Fardu ain di dalam ibadat apa? Fardu ain di dalam muamalat apa? Fardu ain dalam muasyarat apa? Fardu ain dalam iman apa? Kita duk anggap fardu ain tu dalam ibadat, sembahyang, puasa, itu kena betul. Tak, itu di dalam ibadat. Fardu ain dalam iman apa? Fardu ain di dalam muasyarah apa? Fardu ain dalam muamalat apa? Sekarang orang anggap satu fardu ain dalam ibadat saja. Nanti kita akan mengajar dia, insyaAllah nanti kita dalam daurah kita nanti, iaitu dalam bab ilmu. Jadi ilmu ni fardu ain. Ilmu fardu ain. Fardu ain tu pada apa? Pada ibadat ke? Jadi dia semua kerana 5 aspek kehidupan orang Islam. 5 ni, imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak. Jadi kesemuanya tu adanya fardu ain. Bisa contohnya fardu ain dalam muasyarah, dalam muamalat. Jadi kita nak berniaga, apa fardu ain kita? Apa fardu ain kita dalam nak berniaga? Dia kena tahu perniagaan yang nak diceburi itu.
apa halalnya, apa haramnya, mesti dia tahu fardu ain tersebut. Bukan hanya fardu ain ni, bila kita sebut fardu ain, orang akan dipanggil tabadur zihn. Maknanya satu percakapan disebut, benda tu mudah terlekat di fikiran kita. Maknanya kita gambarkan dengan satu gambaran yang cepat. Kita kata fardu ain. Oh, sembahyang puasa lah, belajar sembahyang puasa lah, baca Quran lah. Itu di dalam ibadat. Macam mana fardu ain pada iman, macam mana fardu ain pada muamalat, macam mana fardu ain pada muasyarah, macam mana fardu ain pada akhlak. Jadi fardu ain dalam muamalah. Jadi orang yang nak bisnes tu dia kena tahu sepatah dua, tanyalah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanyalah sepatah. Ini jangan buat-buat tak tahu, jangan buat hentam sajalah belalang. Buat satu pekerjaan yang mana pekerjaan tu dibuat tanpa adanya fardu ain, tanpa adanya ilmu tentang fardu ain tentang perkara itu, maka akan terjerumus seorang itu pada perkara yang haram. Sedangkan al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Halal tu dah jelas, haram tu dah jelas. Dan bagi Allah, Allah tak menerima reason yang mengatakan saya tak tahu. Maaf, saya tak tahu. Maaf, saya tak tahu. Tak boleh. Sebab reason tak tahu ni bagi Allah tak boleh. Sebab dia kena tahu. Kerana Allah Ta'ala kata benda tu dah jelas. Benda tu dah jelas. Halal tu dah jelas. Haram tu dah jelas Nabi bagi tahu. Jadi seorang itu kena tahu tentang fardu ain tadi. Jadi dia kena tahu dalam muamalat dia apa, dalam muasyarah dia apa, di dalam akhlak dia apa fardu ain, dalam ibadat dia apa. Biasanya orang dapat tahu tentang ibadat saja fardu ain ni, dan biasanya dalam iman apa fardu ain. Itu yang kita diajar. Dalam dakwah ni kita diajar macam tu. Kita diajar macam tersebut. Macam dakwah tadi kita diajar macam tu. Kita belajar semua sekali tentang hukum ahkam, tentang fardu ain kepada kesemua aspek tadi. Okey, kita balik kepada fardu ain tadi. Jadi kita kena ajarlah umat tadi. Jadi bila kita dakwahkan mereka tadi, kita masuk Islam, kita bukan, alhamdulillah lah, dengan dakwah kita ramai orang masuk Islam, dah ramai orang dah ucap kalimah Islam pada kita. Tapi setelah ramai orang ucap Islam pada kita, kita dah follow up ke dia? Kita dah ajar ke dia? Dan kita dah beri tanggungjawab pada dia ke? Tak terlepas, bukan setakat Islam kita kena masyhurkan saja. Dah Islam dah 200 orang dah Islam kat saya. So orang yang kita Islam tu kita dah follow up. Sebab tu sahabat dia pergi ke China. Dia ke China, mati di China. Sebab dia kena ajar orang China tadi. Abi Waqqas kubur dia di China. Dia ajar orang China tu muamalah Islam, muasyarah Islam, akhlak Islam, akidah Islam dan ibadat Islam. Jadi dia ajar keseluruhan tadi. Jadi sebab tu kita ada follow up dan tanggungjawab. Bukan hanya sekadar mengislamkan seorang. Itu pada orang yang bukan Islam. Jadi di zaman sahabat dulu, sebab benda tu dia dibuat sekali. Dakwah pada orang yang bukan Islam, dakwah pada sesama Islam. Zaman kita ni sebab Islam tu dah tak ada dalam diri kita, maka kita kena baharukan balik Islam kita. Maka kita kena Islamkan kita yang sudah Islam ni. Maksudnya kita kena kuatkan iman kita. Orang yang Islam ni kena kuatkan iman mereka. Kita semua tadi. Itu maksudnya kita dakwah. Dan dakwah Islam ni yang kita tunjuk secara praktikal ni, dakwah iman ni ialah dia panggil hikmah amali. Hikmah amali. Okey, min hazihil ummah. Daripada umat ini, iaitu daripada umat ini Yahudi dan Nasara, min hazihil ummah, yakni sebahagian daripada umat ini ialah Yahudi, dan sebahagian min tabi'in riyah lah, dan sebahagian daripada umat ini Nasara. Dan mereka-mereka ini kita panggil dia Ahlul Kitab. Syarat ini juga ialah syarat ittifaqi, syarat sepakat. Syarat ittifaqi ini bukan syarat kebetulan, syarat sepakat. Jadi syarat ihtirazi, syarat yang tidak boleh kita ceraikan,
syarat yang mana terma yang tidak boleh kita pisahkan, terma dan syarat lah. Dalam bahasa sekarang terma lah, syarat yang tak boleh kita ringankan atau tak boleh kita kosongkan, kita khalikan, kita khulukkan dia, kita kosongkan dia daripada situ. Maknanya dia mesti wujud. Itu syarat iqtiradi. Satu syarat dan satu syarat ni ittifaqi. Bukannya umat ini hanya Yahudi dan Nasara sahaja. Tidak, itu ittifaqi saja. Sebab Nabi nak tunjuk sepakat bahawa orang-orang yang sudah ada kitab pada mereka, yakni mereka ini dikira agama sebelum ni, iaitu Yahudi dan Kristian. Tapi oleh kerana datangnya Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Jadi kalau dia pilih lagi Yahudi, kalau dia pilih lagi Kristian, maka agamanya tak diterima. Untuk orang ini pun dia kena pilih Islam, apatah lagi selain daripada dua kaum ini. Mereka yang mana ahlul kitab yang beriman kepada Taurat dan Injil setelah kedatangan Nabi, jika mereka tidak beriman dengan Nabi, maka mereka menjadi kafir, mereka dikira kafir. Maka orang yang bukan ahlul kitab selain daripada Yahudi dan Nasara, lebih-lebih lagi lah kita kena sampaikan dakwah ini. Adalah tanggungjawab kepada orang Islam untuk menyampaikan kepada mereka dan menyelamatkan mereka daripada neraka. Jadi setelah kita dakwah iman kita dah kuat, barulah kita kena hantar, kena bentuk jemaah. Sahabat-sahabat bentuk jemaah seluruh dunia 124,000 yang hanya meninggal di Mekah dan Madinah. Yang hanya meninggal di Mekah dan Madinah ialah lebih kurang dalam 11,000 sahaja atau 10,000 sahaja yang meninggal di seluruh dunia 11,000. Di Jordan sahaja kubur sahabat ialah kubur tabi'in dan sahabat 35,000 di satu medan dalam pertempuran apabila kenanya taun, penyakit taun yang menyerang umat Islam. 35,000 sahabat mati. 35,000 sahabat dan tabi'in, dan kebanyakannya sahabat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang diketuai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mana Abu Ubaidah bin Jarrah, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah sendiri kena penyakit taun yang melanda. Macam mana kita sekarang ni kena penyakit penyakit COVID-19 ni, sahabat kena penyakit taun, mati 35,000. Allah Subhanahu Wa Taala uji. Begitu. Jadi orang yang tidak sampai seru Islam. Jadi kita dah jelaskan dah orang yang tak sampai seru Islam tadi macam mana keadaan mereka. Di sini baru nak jelaskan. Sebelum ni saya dah jelaskan dah. Bagaimana pula dengan mereka yang tidak sampai Islam kepada mereka? Adakah dia mati dalam keadaan kufur atau tidak? Dari segi tauhid, mereka sendiri patut mencari. Dari segi tauhid dalam Maturidi tadi, Maturidi kata untuk usul dia tak terlepas. Usul ini sudah cukup dengan dalil akal, tak perlu kepada dalil nakal. Dalil nakal ni Quran hadis lah. Jadi untuk beriman, tapi Asy'ariyah kata usul atau furu' dua-dua terlepah. Bagi sahibul fitrah, dua-dua terlepah, yang tak sampai seru tadi, yang mana kita pun tak pergi kat mereka, kita tak sampai di sana. Tapi Maturidi kata tak, di segi usul, di segi furuk terlepaslah, hukum ahkam terlepaslah, dia tak oleh kerana tak sampai situ. Tapi di segi usul dia mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi tauhid lah, dari segi usulnya tadi. Mereka patut mencari. Di dunia ini tidak ada yang berlaku dengan sendiri, bukan nature. Persekitaran di sekitarnya menunjukkan adanya zat yang menggalikan dunia ini dan segala sesuatu di dalamnya. Ini terjadi, ia tidak terjadi dengan sendirinya. Bukan nature semula jadi, tak. Alam nature tu alam anugerah ilahi. Kita kata alam semula jadi. Salah mana alam semula jadinya? Alam ni Allah yang menciptanya, bukan alam semula jadi. Nature, alam yang mana qudrati. Bukannya semula jadi, qudrati yang dicipta oleh Allah. Ni qudrati. Alam ni qudrati yang dicipta oleh kudrat Allah. Oleh itu hendaklah kita beriman dengan zat tadi. Maka hendaklah orang yang berada dalam hutan, yang tak sampai seru tadi, dia beriman kepada zat Allah.
Jadi Nabi telah berjumpa dengan orang Badui dan Nabi bertanya tentang tauhid yang telah kita ceritakan pada surat sebelum ni. Maka ditunjukkan tentang zat Allah yang satu, zat Allah yang satu. Maka di sini Nabi mengatakan dia ahlul fitrah. Mana Allah ditunjukkan ke atas. Jadi ke Allah tu bukan di atas. Jadi bukan bermakna Allah tadi di atas, kerana Allah tadi tidak berarah dan tidak menunjukkan kepada kemuliaan. Tapi bila kita sebut Allah tunjuk atas, Allah di atas arasy ke? Tak. Atas ni adalah satu tempat kemuliaan. Tak kita tunjuk bawah. Bawah tu tempat kehinaan. Al-Quran untuk kita muliakan dia, kita letak dia di atas. Di atas almari, dalam almari. Bukan kita letak dia di bawah kat kaki. Itu kita biadab dengan Al-Quran. Jadi kita menunjukkan atas tu menunjukkan ketinggian, menunjukkan keesaan. Jadi ainama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan jualah Allah yang memiliki timur dan barat, maka ke arah mana saja kamu arahkan diri kamu ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah. Ayat 115. Hadis ini juga menolak wahdatul adyan. Sebenarnya hadis wahdatul adyan, orang kata agama tu sama. Begitu juga hadis ini menolak wahdatul adyan. Yakni orang-orang Yahudi akan hasilnya ialah hadis ini juga menolak wahdatul adyan. Semua Yahudi akan memasuki neraka dan semua Nasrani akan memasuki neraka kerana mereka tidak beriman. Bukan sebab mereka beriman mereka mendapat lahum ajruhum inda rabbihim, mereka dapat ganjaran daripada Tuhan mereka. Tidak. Menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk sampaikan dakwah kepada mereka. Umat ini perlu diperbetulkan kembali. Cuma kita betulkan balik kita Islam ni. Maksud mereka dihantar. Apa tujuan mereka dihantar? Oleh itu sepatutnya pelajar perlu keluar dakwah, tetapi kita telah meninggalkan kerja yang sebenar dan duduk di madrasah. Pelajar, sebab tu kadang-kadang orang awam kata pelajar ni tak berdakwah, duduk di madrasah. Tak, duduk seketika untuk memperolehi dan mempelajari ilmu dan telah tu sampaikan. Tetapi duduk seketika dengan niat untuk belajar dan kemudiannya untuk kita sampaikan kepada seluruh dunia untuk menyebar Islam. Sebagaimana firman Nabi SAW, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam bainahu wa bainal anbiya, bainahu wa bainal nabiyyin atau wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Riwayat dalam kitab Sahih Ad-Darimi. Siapa yang mendatangi kematian ketika sedang menuntut ilmu, dia menuntut ilmu tapi dia mati semasa menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka di antaranya dan di antara nabi-nabi terdapat satu darjat saja dalam syurga. Jadi orang yang belajar dengan niat wahwa yatlubul ilma, dia belajar dengan niat liyuhyiya bil Islam. Belajar tu nak komplitkan Islam, belajar betul-betul nak hidupkan Islam. Nak hidupkan Islam. Mana hidupkan Islam? Dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam daerah kita, dalam bandar kita, dalam negeri kita, dalam fil Islam. Liyuhyiya bihil Islam. Di situ nak hidupkan Islam tu tak cerita di mana tempatnya. Oleh sini kalau kaedah balaghah, apabila tempat iaitu maf'ul fi tidak diceritakan, maka makna daripada ayat tadi atau sabdaan tadi adalah ta'mim, umum. Jadi umum nak hidup Islam seluruh dunia. Begitu. Jadi dengan niat tadi. Allahu Akbar. Apa itu hikmah amali? Apa itu hikmah amali? Hikmah amali ialah setelah didakwah kepada orang kafir yang masuk Islam, maka siapakah yang perlu mengajar mereka? Siapa nak ajar mereka? Bukan masuk Islam saja tinggalkan dia. 30 tahun duduk nama mu'allaf lagi. 30 tahun dah. Orang Chinese di kampung kita tu masuk Islam, duk panggil mu'allaf lagi. Dia pun Fatihah pun tak betul lagi. Sembahyang pun tak betul lagi. Sembahyang pun tak ada orang ajar kat dia. Tak ada orang ambil tanggungjawab dia.
Orang Islam tak ada orang ambil tanggungjawab pada dia, kecuali inisiatif dia sendiri. Kita nak bawa dia ni, kita kena bawa dia dulu. So lama-lama dia dah tahu inisiatif dia sendiri. Jangan sangatlah yang Muslim, jangan sangat yang orang yang masuk Islam tu dia ke depan, sebab kita tak menonjolkan dia, kita tak jaga dia. Jadi itu hikmah amalinya. Jadi mereka di sini, maka di sini hikmah amalinya ialah orang Islam perlu duduk bersama mereka dan mengajar Islam mereka. Jadi yang kalau kita pergi tempat orang yang kita Islam tadi, kita kena duduk di situ. Jadi takkanlah kita nak duduk, kita tak mampu macam sahabat duduk bertahun-tahun sampai duduk di sana dan mati di sana. Jadi kita follow up. Kalau jalan tabligh ni jemaah kita follow up. Okey, lepas 3 bulan balik, nak balik 4 bulan, jemaah akan datang pergi. Tapi alhamdulillah, tapi sekarang ni kita tak boleh nak hantar lagi dah sebab kes ini. Iaitu kes di sini. Di Selangor ada kelas fardu ain khusus untuk muallaf. Fardu ain. Jadi itu fardu ain, tak tahulah fardu ain. Alhamdulillah lah dah ada. Tetapi fardu ain tu bukan hanya dalam ibadat lah. Bukan di Selangor saja, itu semua kita yang bertanggungjawab. Masalah sekarang kita kata dah lepas dah ada. Kita semua kena bertanggungjawab. Allah berkuasa untuk memberi hidayat kepada semua manusia, tapi Allah muliakan umat ini dengan meletakkan tanggungjawab melakukan dakwah kepada umat ini. Sama ada dakwah itu diterima atau tidak, ia terpulang. Tapi Allah bagi keistimewaan umat ini. Allah berkuasa, dia boleh bagi hidayat siapa saja dia nak. Cuma di sini sedikit saya nak ceritakan tentang fardu ain dan fardu kifayah. Kadang-kadang satu-satu benda, satu-satu perkara kita tengok dari sudut item dia. Kita tengok dari sudut item. Masjid, ada orang takrifkan dia sebuah mimbar sebab dia tengok daripada depan. Jadi kadang-kadang masjid orang kata dia sebuah kubah sebab dia lihat daripada atas. Begitu juga pandangan sudut fardu ain dan sudut fardu kifayah. Fardu ain ni satu benda yang wajib ke atas setiap orang. Fardu ain ni ialah perkara yang wajib ke atas setiap orang. Fardu kifayah ialah yang wajib kepada satu golongan. Kepada satu golongan yang menyebabkan golongan yang lain terlepas. Tapi dia dinamakan kifayah. Fardu kifayah. Fardu ain, setiap orang bertanggungjawab. Setiap orang tak terlepas daripada tanggungjawab dia tentang fardu ain iman dia, fardu ain ibadat dia, fardu ain muamalat dia, fardu ain muasyarah dia, fardu ain akhlak dia. Satu lagi fardu kifayah. Fardu kifayah ni apabila ditunaikan oleh sesetengah golongan, maka terlepaslah golongan yang selebihnya tadi. Ia dinamakan kifayah. Apa maksud kifayah? Mencukupi. Jika perintah itu ditunaikan tidak mencukupi, tidak mengikut SOP. Sekarang mudah nak faham SOP lah, kena ada SOP. Kita pun perintah perintah kawalan pergerakan B bersyarat. So dia ada SOP dia baru boleh buat. Okey, nak pergi kedai kena ada SOP dia. Nak pergi apa? SOP ni kita panggil senang je. Kita tak boleh nak samakan dengan fardu ain, tapi nak masuk mudah dia kena ikut SOP. So fardu ain ni fardu kifayah ni dia akan tersempurna bila SOP dia ditunaikan. Barulah sampainya kifayah. Barulah sampainya kifayah. Kifayah ni mencukupi. Jika penunaian itu tidak sampai kepada darjah kifayah atau mencukupi, maka semua kita berdosa. Sebab kita tak terlepas daripada dosa kerana penunaian itu tidak sampai kepada darjah kifayah. Kadang-kadang kita kena faham makna kifayah tu. Jadi atas dasar makna kifayah, kita tengok satu sudut. Kita tengok satu sudut lah. Nanti tuan-tuan salah faham pula. Kita tengok satu sudut, maka kifayah itu, fardu kifayah itu lebih besar daripada fardu ain.
Bukan semua sudut lah, tapi satu sudut atas kifayah. Jadi sebab itu ini saya bawa sedikit perbahasan di dalam kitab Jam'u Jawami' yang diberitahu oleh sebahagian syekh, yang mana mereka mengatakan fardu kifayah itu besar. Fardu kifayah itu lebih besar daripada fardu ain atas dasar kifayatan, mencukupi. Belajar iman itu fardu ain. Setiap orang kena belajar iman. Itu fardu ain atas imaniyat. Belajar iman. Belajar iman tu setiap orang kena belajar iman, kena ajar iman, kena tambah iman, kena kuatkan iman dia macam mana Allah kehendaki. Setiap orang perlu belajar iman sehingga dia dapat menunaikan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Belajar iman itu wajib. Wajib belajar iman. Bukan keluar dakwah tu wajib. Orang kata keluar dakwah tu wajib pun. Tak, kita kata belajar iman tu wajib. Salah satunya ialah macam mana untuk kita tambahkan iman. Maka pentinglah perkara-perkara yang mesti dibuat. Dan susunan-susunan tadi. Jadi belajar iman tu macam mana orang dakwah buat, kena keluar 4 bulan lah, kena keluar 40 hari lah, kena keluar 3 hari lah. Tak, itu sebagai satu tertib. Satu tertib. Mana ada dalam Quran 4 bulan, mana ada dalam Quran 40 hari, mana ada dalam Quran 3 hari. Ulama tak buat pun macam tu. Nah, itu sebagai satu susunan atas dasar pentarbiyahan. Susunan itu macam-macam orang boleh buat. Jadi kita buat satu susunan supaya apa? Dengan sebab kita berada di jalan Allah, iman kita kuat dan mudah bagi kita untuk mentaati perintah Allah. Jadi maksud kerja ialah untuk menjadikan semua orang Islam menunaikan perintah Allah. Kerja dakwah ni apa dia? Maksud kerja dakwah ni? Kerja dakwah ni ialah kita nak bawa semua orang Islam tunai perintah Allah. Sebanyak mana perintah ditunaikan, sebanyak itulah kejayaan yang menanti umat. Sebanyak mana perintah gagal ditunaikan, sebanyak itulah kegagalan yang akan didapati umat. Gitu. Jadi, semua orang Islam menunaikan solat. Sebab apa? Untuk apa? Semua orang Islam tak tinggal solat. Tuan-tuan telah buat kajian tak? Islam tak tinggal solat. Semua 100% orang Islam tak tinggal solat. Mengikut kajian JAKIM, orang Islam tak tinggal solat, yang masih solat ni barulah 17%. 17%, 83% tak solat lagi. Tak solat lagi. Saya pernah menghadapi satu kursus. Ada satu ustaz tu, dia kata, "Ustaz, minta tolonglah Ustaz, ambil kursus ni. Tolong ambil kursus. Supaya apa? Supaya tengok budak-budak ni, dia Islam ke tak, dia sembahyang ke tak sembahyang." Dalam 70-80 orang tu, saya bila dah mesra dengan pelajar tadi, saya pun tanya dia, "Siapa di kalangan kamu dalam minggu ni dia tak tinggal sembahyang?" Tak tinggal sembahyang. Siapa? Tuan-tuan tahu tak, daripada 70 orang tu, 7 orang saja angkat. 7 orang saja angkat tangan tak tinggal sembahyang. Sedangkan budak-budak cerdik semua tu. 63 orang lagi, 90% lagi tak sembahyang. 90% lagi. Ini budak-budak cerdik yang masuk universiti ni. Masuk budak-budak cerdik masuk universiti ni. Apa budak-budak kampung lagi, budak-budak Mak Rempit lagi, Mak Tanjung lagi. Mak Tanjung tu orang Pinang. Mak Rempit lah kat Kuala Lumpur. Jadi macam mana mereka? Saya pernah pergi satu surau di Kuala Lumpur ni, satu surau, satu flat. Flat tu tak nak cerita flat apa. Mungkin kalau tuan-tuan perasan, ni saya buat kajian ni dalam 15 tahun lepas. Saya pergi satu flat, satu surau flat. Flat ni dia ada dia ada 15,000 unit rumah. 15,000 unit rumah. Allah, besar flat tu. Dan 3 kaum yang besar adalah Melayu, Islam, Chinese, Melayu, Chinese dan India. 3 kaum tu ada besar. 15,000 unit rumah. Okey, kita kata non-Muslim separuh saja. Flat itu orangnya Islam. 7,000 unit rumah. Itu flat.
kalau kita duduk di taman, 7,000 unit rumah tu lebih kurang 7 buah taman. Setiap satu taman ada satu masjid dan ada satu masjid atau surau. Jadi kalau 7 buah taman dengan 7,000 rumah ni, 7 buah surau atau 6 surau, satu masjid lah untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Jadi sepatutnya 7,000 unit rumah ni ada 7 biji surau termasuk masjid, surau dan masjid. Tapi oleh kerana dia nama satu flat, maka dia disediakan satu surau Jumaat sahaja untuk ahli flat tadi, yang penduduk Islamnya 7,000 unit rumah. Okey, kalau kita kira orang balik setiap rumah tu 3 orang, maka menjadi 7 kali 7,000 kali 3 bermakna 21,000. 21,000 penduduk Islam. 21,000 pun susah nak kira. Kita kira naklah 20,000 orang Islam yang balik. Macam mana kita nak tahu Islamnya? Macam mana kita nak tahu imannya? Tuan-tuan tengok ke masjid 20 orang je. Tengok kat masjid yang hadir masjid tu 20 orang sahaja. Okey, 20 orang sahaja. 20 per 20,000. 1/100. 1% saja orang yang jaga solat. Bukan 17% lagi tak. Jadi bila kita buat kajian, bukan kita buat kajian lah, maksudnya bila kita berdakwah, kita bersama dengan masyarakat, baru kita tahu macam mana nilai Islam dalam masyarakat. 1/20. 1/20 saja. Sedangkan dakwah kita ni, untuk kita masuk kerja ni, kerja dakwah ni, untuk menjadikan semua orang Islam kurang-kurang menunaikan perintah Allah. Semua orang Islam menunaikan solat. Semua orang Islam beramal dengan Islam. Jadi balik pada fardu kifayah. Fardu kifayah itu ialah, fardu kifayah itu boleh menjadi lebih besar daripada fardu ain daripada satu sudut. Dia lebih besar daripada fardu ain atas dasar kifayahnya. Ibaratnya dalam kitab Jam'u Jawami' ni, wa za'amahu ay fardul kifayah, al-Ustaz Abu Ishaq berkata, Isfarani wa Imamul Hamarain wa abuhu Imam Haramain wa abuhu al-Syekh Abu Muhammad al-Juwaini afdala min fardu ain. Fardu kifayah ibarat tu asalnya ibarat tu dalam bracket lah, itu matan dia tu. Jadi fardu ai za'amal ustaz. Ai tu oleh kerana dia belakang tu dia dah ada cerita dah. Iaitu fardu kifayah afdal min fardu ain. Kenapa dia bagi dalil? Li anna yusanu li qiyamil ba'di fihi kafi fil khuruj an uhdatihi jami'al mutakallafin anil ismi al-murattabi 'ala tarkihim lahu al-fardu ain innahu yusanu bil qiyam bihi anil ism al-qa'im bihi faqat. Jadi maksudnya afdal, fardu kifayah ni lebih besar daripada fardu ain atas sudut kifayah. Dia kalau kita nak faham matan tu, kita kena ngaji semula lah. Kita nak faham matan tu, iaitu fardu ain ni kenapa? Fardu ain ni liyusanu liqiyami ba'di. Maka apabila sebahagian menyempurnakannya, al-kafi yang telah sampai kepada darjah kifayah, mengeluarkannya daripada tanggungjawab tadi bagi semua orang yang diberi tanggungjawab. Kalau tidak, mengeluarkan dia satu orang tadi, semua orang daripada dosa, yang mana dosa tersebut tadi murattab dengan meninggalkan perintah tersebut. Dosa tadi terjadi apa dia? Bila meninggalkan perintah. Jadi fardu kifayah ni tak cukup. Jadi seluruh dunia, sebahagian saja yang mendakwahkan, sebahagian lagi kata tak ada, kita tak perlu dakwah. Tak, kita orang Islam bertanggungjawab. Tak kira lah jemaah tabligh ke, jemaah siapa ke, kita nama orang Islam mesti bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah. Asal fardu ain itu lebih besar daripada fardu kifayah. Fardu ain ialah untuk individu dan fardu kifayah untuk umum. Dilihat dari sudut
fardu kifayah menjadi lebih besar daripada fardu ain. Apakah makna kifayah? Kifayah maknanya mencukupi. Ia melakukan, iaitu melakukan suatu perkara sehingga had kifayah, iaitu had mencukupi. Selagi tidak dilakukan sehingga had kifayah mencukupi, maka selagi itulah kefarduannya tidak tertunai. Apabila dilihat daripada seluruh umat, hanya segelintir saja yang berdakwah, adakah ia mencukupi? Question mark. Adakah dia cukup? Dakwah yang ada sekarang masih tidak mencukupi. Oleh itu fardu kifayah masih lagi belum tertunai. Kefarduan kifayah yang tidak tertunai ini menyebabkan umat menanggung dosa yang tidak menunaikan menanggung dosa, tidak menunaikan kefarduan. Tengok kan? Dia kata menanggung dosa anil ismi al-murattabi ala tarkihim. Dengan sebab meninggalkannya, dia tadi mengeluarkan satu orang tadi daripada dosa, urusnya daripada dosa. Kalau bila sampainya menyelamatkan satu orang tadi, menyelamatkan umat ini, menyelamatkannya, maka dengan sebahagian mendirikannya yang sampai kepada darjah kifayah. Jadi kefarduan, jadi menanggung dosa tidak menunaikan kefarduan, melakukan dakwah dan meringan-ringankannya. Dari sudut tu berat tanggungjawab dakwah ni, berat. Sebab itulah kita bersama-sama. Sebab tu dalam jemaah tabligh, orang saja panggil jemaah tabligh, tapi kita kata semua kita bertanggungjawab di atas kealpaan dan kelalaian, dan berazam untuk tidak meringan-ringankan tugas dakwah dan menunaikan tanggungjawab dakwah. Kita kena beristighfar. Oleh itu para masyaikh meminta kita beristighfar dan bertaubat. Kita kena bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab kita dah leka dengan perkara. Pengorbanan dakwah yang dilakukan oleh umat ini masih lagi kurang. Di zaman Nabi dan para sahabat, berlakunya perbuatan dosa itu terlalu jarang dan nadir. Orang semua buat baik saja, tak buat, jangan buat dosa. Sebaliknya di zaman kita, perbuatan dosa itu terlalu banyak. Oleh itu usaha di zaman ini patutnya berlipat kali ganda daripada usaha yang wujud di zaman sahabat. Sahabat tu kita kata paling kuat, itu pun orang dah kuat. Kita lebih-lebih lagi lah kena kuatkan. Begitu. Memberi hidayah itu bukan urusan, memberi hidayah itu adalah urusan Allah. Akan tetapi tanggungjawab kita ialah berusaha. Disebabkan tiada orang yang sepatutnya boleh mengambil tanggungjawab mengajar dan menjaga mereka yang masuk Islam, maka sedikit sekali orang yang diberi hidayat untuk memasuki Islam. Sebab apa ramai orang tak nak masuk Islam? Sebab kita tak nak tanggungjawab. Kita lepas tanggungjawab. Masuk Islam tak engkau lah. Dah masuk Islam pun dah 30 tahun pun nama mu'allaf lagi. Allah berkuasa untuk memberi hidayat sebagaimana yang telah berlaku di zaman Nabi. Dengan usaha sahabat, dengan usaha Nabi, Allah SWT telah turunkan ayat, Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datangnya bantuan pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah, menakluk Mekah. Dipanggil Fatah Mekah. Menguasai Mekah, Fatah Mekah, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai. Islam dia tak panggil takluk, dia panggil Fatah. Fatah Konstantina, Fatah Mesir, Fatah ni dia bukan takluk, dia membuka hati orang di sana. Fatah Mekah, dia tak kata penaklukan Mekah. Di Islam disebut Fatah Mekah. Kenapa kita sebut Fatah Mekah? Bila sahabat Fatah Mekah, orang kafir dia nak tengok apakah perayaan yang disambut oleh orang Islam setelah dia telah berjaya dalam menakluki Mekah, yang mana orang Mekah telah buat khianat pada dia 13 tahun, menyusahkan orang Islam. Apa kejayaan yang nak diraikan, nak dirayakan oleh orang Islam
pada malam kejayaan itu. Apa kejayaan dia? Orang kafir nak tengok ni, orang kafir nak tengok ni. Akhlak tu, muamalat tu, muasyarah tu, akhlak tadi, iman tadi. Orang kafir nak tengok tu. Apa orang Islam buat? Kalau orang-orang yang non-Muslim, mereka meraihkan kerajaan itu dengan dosa dan maksiat. Tapi orang Islam meraihkan kerajaan itu dengan doa dan doa. Dengan ibadat dan doa. Malam sahabat-sahabat menghabiskan masa di Baitullah dan beribadat kepada Allah, memohon keampunan dan memohon doa hidayat pada orang-orang itu. Sehingga orang-orang Mekah tengok, oh, hebatnya Islam, hebatnya Islam, dan mereka masuk Islam. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan. Jadi dia bukan buka saja kota itu, tapi dia telah buka hati dan minda penduduk kota tersebut. Itu sebab itu Islam tu dalam dia tak panggil menakluki, dia panggil fatah. Dia telah buka hati dan mata, buka mata dan hati supaya mereka memeluk Islam. Allahu Akbar. InsyaAllah apabila Allah menerbitkan matahari hidayat, maka akan berbondong-bondonglah manusia akan memeluk Islam. Akan tetapi ketika ini Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk melakukan usaha dakwah seluas-luasnya. Jadi nanti kita akan sambung lagi satu hadis dakwah juga, macam mana dalam dakwah Nabi kata dakwah ni sampai bila kena lakukan. InsyaAllah hadis tu ada dalam Kitabul Iman. Nanti saya akan sambung di sana. Wallahualam. Kita teruskan lagi. Mereka yang mendapat 2 ganjaran. Siapakah yang mendapat 2 ganjaran? Hadis ke-11 bracket nombor 10. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajran rajulun min ahli alkitab man amana binabiyyihi wa amana bi Muhammadin wal 'abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat indahu 'amatun yata'uha fa addabaha wa ahsana ta'dibaha wa allamaha fa ahsana ta'limaha summa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran muttafaqun alaih. Khair. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu nama kunyahnya Abu Musa. Ayah kepada Musa al-Asy'ari itu nama kaum dia. Nama dia sebenar ialah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais, siapa tak kenal. Tapi kalau sebut nama Abu Musa Asy'ari ini, kunyahnya, nama zatnya, nama dirinya ialah Abdullah bin Qais. Meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang akan mendapat 2 ganjaran. Pertama, seorang lelaki daripada ahlul kitab, sama ada Yahudi atau Nasara, yang telah beriman dengan nabinya, kemudian beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman pada nabi dia dan beriman selepas tu beriman kepada Rasulullah. Kedua ialah hamba sahaya yang menunaikan, seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, mawalinya, tuannya. Ketiga, seorang lelaki yang memiliki, dia ada seorang wanita hamba sahaya yang mana dia menggaulinya. Sebab hukum wanita hamba sahaya ni seperti isteri, boleh digauli. Dan mengajar adab kepadanya, dan mengajar adab dengan baik. Dia mendidik hamba itu, dan dia mendidik hamba tu, bukan setakat mendidik dengan baik. Kemudian memerdekakannya, lalu mengawininya, maka baginya 2 ganjaran. Sebab kalau masa hamba tu pun boleh menggaulinya, tapi dia mengahwini. Sebab kahwin tu dia hukum lain dah, dia tanggungjawab lain dah, nafkah lain dah. Lepas tu dia 2 tanggungjawab. Nanti kita akan terangkan. Maka baginya 2 ganjaran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Penerangan 2 ganjaran. Nabi sini beritahu mendapat 2 ganjaran.
adalah biasa saja satu-satu amal bila kita buat dua perkara dapat dua ganjaran lah. Tapi kenapa beritahu juga dua ganjaran juga setelah dua amal dibuat? Memanglah dah buat dua amal, dapatlah dua ganjaran. Adalah kebiasaan apabila dua amalan dilakukan, maka dua ganjaran. Disebut di sini secara khusus dalam hadis ni. Ya betul, satu amalan dapat satu ganjaran. Kalau buat dua amalan dapat dua ganjaran. Tapi kenapa dalam hadis ni disebut secara khusus? Kerana untuk melakukan dua pekerjaan ini serentak adalah susah. Ni tiga benda ni kalau nak lakukan serentak susah. Ada kita buat serentak tu mudah. Jadi oleh kerana tu Nabi sebut secara khusus, sebab untuk melakukan dua pekerjaan ini serentak adalah susah. Ahlul kitab. Pertama, orang daripada ahlul kitab yang beriman kepada nabinya, selepas itu beriman kepada Rasulullah. Ahli kitab ialah mereka yang beriman kepada seorang nabi. Yahudi beriman kepada Nabi Musa. Ya, Nasrani iaitu beriman kepada Nabi Isa. Dan kemudian untuk beriman dengan Nabi SAW, maknanya dia telah beriman dah kepada agama Kristian atau agama Yahudi. Dan selepas tu datangnya Islam. Nabi mereka dah tak ada dah, datangnya Islam. Jadi nak tukar tadi, satu mujahadah yang besar. Nak tukar tadi, dia ahli kitab dah, nak tukar kepada Islam tadi. Ini adalah perkara yang susah untuk dilakukan, sebab hubungan yang akrab dengan Nabi tersebut dan akidah yang kuat terhadap Nabi tersebut. Okey. Kalimah iman dalam syahadah bagi kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimah iman kepada Nabi, dan kalimah amal dan iman kepada Nabi. La ilaha illallah tu kalimah tauhid lah pada Allah, dan satu lagi kalimah iman pada Nabi. Jadi untuk nabi-nabi lain, maka kalimah iman pada Nabi tu berbeza. Misalnya la ilaha illallah Nabi Musa, umat dia syahadah dia apa dia? La ilaha illallah Musa kalimullah. La ilaha illallah untuk Kristian, Isa ruhullah. La ilaha illallah Adam Safiullah. La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Banyaklah kalimah-kalimah amalan. La ilaha illallah Ismail Zabihullah. Untuk Rasulullah SAW, umat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimah tauhid. Dan kalimah tauhid pada Allah tu satu, kalimah yang satu saja, la ilaha illallah. Tapi kalimah tauhid pada nabi-nabi berbeza. Nabi kita Muhammad Rasulullah itu kalimah tauhid. Nabi Isa ruhullah. Nabi Musa kalimullah. Nabi Adam Safiullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Itu kalimah yang diucap sebelum ini dengan Nabi tersebut, iaitu berucap la ilaha illallah Musa kalimullah. Jadi i'tiqad dia, beriman dia kepada Nabi itu dah kuat dah. Dia ikutan, sah orang yang menjadi ikutan, orang yang tahu. Maka selepas itu dia terpaksa memutuskan dengan Nabi itu dan memeluk Islam. Ini adalah perkara yang amat sukar untuk dilakukan. Oleh yang demikian, kita lihat sukar nak lakukan. Jadi kalau lakukan pula, lah dua ganjaran. Sebab itu Allah SWT beritahu di dalam Al-Quran, ada dua golongan, Yahudi dan Nasara, yang mana mereka yang cenderung kepada Islam. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. La tajidanna ashaddan nas si adawah wala tajidanna aqrabahum mawaddah. Satu ialah golongan Yahudi ni, kamu akan dapati Muhammad, manusia yang begitu keras pemusuhannya dengan orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Mereka ni keras melakukan
melakukan pemusuhan dengan kamu. So, Yahudi ni dia memang musuh dengan Islam. Yang dapat pun hanya sikit saja. Abdullah bin Salam, Sayyidina Abdullah bin Salam dan sebagainya. Sikit sahaja yang masuk Islam. Jadi yang masuk Islam tu sedikit sahaja. Jadi yang mamanya mereka musuh. Tetapi golongan Kristian banyak memeluk Islam. Aqrabahum ni adawata lillazina amanu, aqrabahum mawaddah. Aqrabahum mawaddah. Mereka ini terlalu mencintai Islam. Itu orang-orang Kristian. Yahudi sebelum mereka dilaknat, mereka dinamakan Bani Israel. Yahudi ini sebenarnya daripada Bani Israel. Tapi setelah mereka dilaknat, Bani Israel. Apa maksud Israel? Isra maksudnya abad. Il tu Allah. Maksud Israel tu dalam bahasa Arabnya ialah Abdullah, hamba Allah. Israel. Il tu lafzi il tu maksudnya lafaz Allah. Lafaz il tu lafaz Allah. Isra tu lafaz abad. Jadi Israel Abdullah. Israel dalam bahasa Arab mana Abdullah, orang yang dekat dengan Allah. Yahudi ni golongan yang dekat dengan Allah. Tetapi setelah bila mereka dilaknat, mereka dipanggil Yahudi. Bani Israel ni dipanggil Yahudi. Allah panggil mereka Yahudi. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Itu sambungan lagi ayatnya tadi. Jadi lu'inal ladzi, orang-orang kafir Yahudi daripada Bani Israel telah dilaknat. Sebab tu dia kata orang-orang Yahudi dah daripada Bani Israel telah dilaknat dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka mendurhaka dan menceroboh. Zalika bima asaw wa kanu, mereka itu maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka tu mencerobohi hukum-hukum Allah. Ya'tadun ni seperti satu golongan yang mana mereka mencerobohi hukum Allah. Satu golongan daripada Yahudi ni, iaitu jangan menangkap ikan pada hari Sabtu, mereka tangkap juga. Nanti hukum tu, nanti hadis tu akan diceritakan nanti. Jadi hamba, jadi ada di kalangan mereka yang masuk Islam. Jadi mereka ni akidah mereka, yang pertama tadi akidah mereka dah kuat dah. Lepas tu nak berpisah dengan Nabi itu satu mujahadah yang besar, sebab tu pahala. Dan kedua ialah hamba yang dimiliki. Hamba, bukan hamba tadi. Maknanya tuan yang memiliki seorang hamba. Sebenarnya hamba yang dimiliki itu dia ada confuse sikit. Orang kata hamba dimiliki, tadi tuan yang memiliki hamba. Dan kita juga hamba yang dimiliki. Saya ambil singkatan, maknanya orang yang memiliki hamba lah. Dan hamba itu dimiliki oleh tuannya. Singkatan dia tu terlalu pendek yang menyebabkan satu confuse sini. Tapi maksudnya ialah golongan kedua ni satu orang tuan, yang hamba yang dimiliki oleh tuannya. Hamba ni, hamba yang betul lah tu, hamba yang dimiliki. Dia jadi hamba orang. Tu nombor 3, tuan yang memiliki tu. Ni hamba yang memiliki nombor 2. Dia dimiliki, hamba yang dimiliki. Kita semua kan Abdullah. Kita semua kan Abdullah. Dan wanita tu amatullah, hamba juga, tapi dia sebut amatullah, Abdullah. Sebab tu nama anak Nabi Adam AS, konsep anak Nabi Adam dia ada 40 orang. Yang seluruh anak Nabi Adam yang daripada rahim Hawa ni 40 orang semuanya. Yang mula-mula itulah betul, Habil dan Qabil. Habil bersama pasangannya Habil bersama pasangannya Labuda. Qabil bersama pasangannya Aklima. Sepatutnya Qabil kena nikah dengan Labuda, Habil kena nikah dengan Aklima, pasangan Habil, pasangan Qabil. Tapi Habil tak nak, Habil telah bunuh Qabil. Itu cerita Habil dan Qabil lah. Dan anak Nabi Adam yang paling bongsu, 2 pasangan, Abdul Mughis, Amatul Mughis.
Abdul Mughis. Abdul Mughis, Amatul Mughis. Hamba Allah lah, Mughis. Hamba Allah Abdul Mughis dan Amatul Mughis. Nak beritahu amah tu je, perkataan amah tu lah untuk wanita. Khair. Hamba yang dimiliki. Kita juga hamba Allah kepada Allah, tetapi hamba yang merdeka. Kita ni hamba yang hurriyah. Hamba Allah yang hurriyah. Satu hamba Allah yang abdiyah, yang dimiliki. Mereka ini ialah hamba kepada Allah yang dimiliki tadi. Dia hamba juga kepada Allah, tapi hamba juga kepada tuannya, yakni orang lain. Oleh itu, untuk menunaikan tanggungjawab serentak sempurna kepada Allah dan tuannya adalah tugas yang sukar. Disebabkan itu, mereka diberi 2 ganjaran atas pelaksanaan tanggungjawab dan kebijaksanaan mereka mengurus masa dan pekerjaan mereka. Okey. Kenapa berlakunya sistem penghambaan dalam Islam? Kenapa berlakunya sistem penghambaan dalam Islam? Islam, orang Barat kata, orang Barat mendakwa. Orang-orang Barat menganggap pengiktirafan Islam kepada sistem penghambaan adalah sebagai sesuatu keburukan bagi Islam. Orang Islam pun ada hamba. Mana boleh Islam buat hamba? Sistem penghambaan. Jika kita lihat bagaimana wujudnya penghambaan, kita lihat dulu macam mana sudut wujudnya penghambaan dalam sisi Islam. Iaitu orang Islam telah mendakwahkan. Jadi orang Islam ni dia dakwahkan perintah-perintah Allah. Jadi orang Islam, jika kita lihat, orang Islam telah mendakwahkan Islam dan menawarkan Islam kepada orang kafir untuk memeluk Islam. Sekiranya ditolak, mereka orang-orang kafir akan diminta untuk membayar jizyah. Jika ditolak juga, mereka barulah diisytiharkan perang terhadap mereka yang menentang Islam. Jadi sahabat ni berdakwah, mula-mula dia dakwah, masuklah Islam. Aslim taslam, masuklah Islam. Kamu selamat. Kalau tak nak, okey, kamu duduk di bawah pemerintahan kami. Saya tak nak jelas lagi. Ada hadis yang menjelaskan tentang perkara ni. Cuma 3 perkara saja nak dicerita ni. Kamu masuk Islam, kamu berada di bawah pemerintahan Islam, orang Islam akan jaga. Kalau tak nak juga, kami kena perang. Kami perang. Jika dan barulah diisytiharkan perang terhadap orang yang menentang Islam. Jika sebuah tempat ditakluki, maka tawanan perang itu akan dimiliki oleh orang-orang Islam. Apakah sebab tawanan-tawan perang dijadikan hak milik? Jika dilihat dari hukum Islam, ini kita terangkan. Sebab orang kafir kata, kenapa Islam ada sistem penghambaan? Pemberontak apabila berjaya ditangkap, mereka akan dibunuh. Bari, dipanggil pemberontak ni bari. Jadi orang yang musuh Islam ni dipanggil bari Islam, pemberontak Islam. Oleh itu mereka yang memberontak terhadap Allah itu musuh, sepatutnya dibunuh. Tawanan Badar yang sepatutnya dibunuh, seperti mana cadangan Saidina Umar dan juga kehendak Allah. Akan tetapi disebabkan keberkatan mesyuarat Nabi bersama sahabat, maka keputusan mesyuarat telah diterima. Begitu juga tawanan Badar ini, mereka sepatutnya dibunuh. Akan tetapi hukuman mereka sebenarnya telah diringankan, iaitu mereka diberi peluang untuk hidup sebagai hamba. Kalau kaya, bebas. Dia boleh tebus duit, dia bebas. Ataupun kalaulah dia boleh mengajar orang Islam dengan beberapa masa lama, dia akan bebas. Kalau tak boleh pun, Nabi kata dia akan bebas juga. Jangan memusuhi Islam. Maksudnya diberi keampunan. Dari segi hukum yang berat, daripada hukum yang berat sepatutnya dibunuh, tapi diberi hukum yang berat, mereka telah dipindahkan kepada hukum yang ringan. Jadi pemberontak-pemberontak ni, bila dia memberontak, dia ditangkap dan dibunuh. Tapi begitu juga musuh Islam, pemberontak Islam lah. Bila ditangkap, tapi mereka diberi hidup. Mereka diberi hidup, cuma tidak merdeka. Jadi satu benda besar lah, satu orang yang menang 39B, kes mati mandatory, tapi ditukar kepada 39A, penjara seumur hidup. Macam dia hidup semula lah. Begitu. Walaupun duduk dalam penjara pun, tapi tak dimatikan, mandatory. Begitu. Jadi Islam telah menghapuskan, jadi dipindahkan. Cuma Islam ini menghapuskan penghambaan kerana masalah yang ada. Islam tidak menghapuskan penghambaan lagi, sebab penghambaan ini asal awal lagi.
kerana masalah yang ada. Walau bagaimanapun, Islam menggalakkan penganutnya memerdekakan para hamba dengan memberi ganjaran yang besar kepada mereka yang memerdekakan hamba dan memberi amaran keras kepada mereka yang melakukan kezaliman kepada hamba-hamba. Islam nak jaga. Ada sistem, ada hukum ahkam tentang hamba. Jadi, baiknya merdeka. Merdekakan. Kalau kafarah pun merdeka hamba dulu. Supaya apa? Hamba-hamba ni dibebaskan. Humul walad lah, ambar mudabbar lah, macam-macam. Untuk membebaskannya. Hamba dibebaskan seperti pembebasan umul walad bila dah ada anak. Dan kemudian pemilikannya setelah kemati pemiliknya. Pembayaran kifarah, pembayaran kafarah, puasa, kafarah, sumpah, yamin dan sebagainya. Semua dengan hamba untuk bebaskan. Okey. Ketiga ialah hamba wanita yang digauli oleh pemiliknya. Pemilik dia ni digauli oleh hamba wanita dan dia diajar dengan ilmu dan dididik dengan adab dengan sebaik-baiknya. Mengajar dan mendidik bukan tanggungjawab pemilik. Hamba ni dia dimiliki, hamba ni dia dimiliki oleh tuan dia. Tuan dia ni, apa tanggungjawab tuan dia? Tanggungjawab tuan dia ialah bagi makan apa yang tuan dia ada, itulah dimakan oleh hamba. Apa yang tuan dia pakai, itulah tuan yang dipakai oleh hambanya. Kalau tuan dia kaya, okeylah, dia makan sedap lah. Kalau tuan dia kaya pakai baju cantik, dia pakai baju cantik lah. Tapi kalau tuan dia miskin, dia pun, tuan dia pun miskin, dia makan miskin lah. Dia makan hak miskin lah. Kalau tuan dia sederhana, dia sederhana lah. Jadi, dia hukum lain. Isteri tu hukum dia nafkah. Isteri tu hukum dia nafkah. Jadi, dulu tanggungjawab tuan kepada hamba wanita tu, tanggungjawab tuan kepada hamba wanita tu tak besar sebagaimana tanggungjawab kepada isteri. Tetapi, tuan ni bermurah hati. Dia merdekakan hamba tadi. Dan hamba, semasa hamba, dia boleh digauli. Tuan tadi boleh menggauli hamba wanitanya. Tapi dia bebaskan. Bukan setiap bebas, dia tak boleh menggauli lagi lah. Sebab dia dah merdeka. Tapi setelah dia bebas, maka dia kahwin. Dia kahwin pula. Bermakna dulu dia tak perlu tanggungjawab besar. Sekarang dia telah ada satu tanggungjawab. Iaitu nafkah. Dia ambil satu tanggungjawab pula. Lu tak perlu pun kena bagi nafkah. Tak boleh bagi nafkah. Apa ada bagi je lah. Sebab itu bukan tanggungjawab dia. Tapi bila dah jadi isteri, dah dia jadi nafkah. Dia dah ada nafkah dah. Dia kena nafkah dah. Dia kena buat nafkah. Dia kena bagi nafkah. Sebab atas dah isteri. Jadi sebab itu, isteri ni, dua saja tugas isteri. Kena faham. Saya ni nak fahamkan orang lelaki sikit. Saya pun lelaki. Dengar orang perempuan ni, sebenarnya orang perempuan untung. Dengar orang perempuan, akak-akak, makcik-makcik semua, perempuan. Dengar, orang perempuan tugas dia, perempuan ni tugas dia dua saja. Isteri ni tugas dia dua saja. Berada di rumah suami. Mana dia kena tinggal dengan suami. Dia tak boleh tinggal dengan ayah dia. Dia tak nak tinggal rumah suami. Dia kena tinggal suami. Mana suami dia tidur, situ tinggal dia. Itu ialah wajib ke atas dia tu. Itu tanggungjawab wanita. Dia kena tinggal bersama suami dia. Pertama, dia duduk di rumah suaminya lah. Tak kira lah dia tinggal dengan suaminya. Kedua, dia melayani suaminya. Dua saja tugas wanita. Baki, semua tugas laki. Basuh baju, tugas laki. Bagi makan, tugas laki. Semua tugas laki. Semua tugas orang lelaki, bukan tugas orang perempuan. Terima kasih kepada ibu-ibu, pada isteri-isteri yang ibu-ibu yang sudah kahwin. Terima kasih pada isteri saya. Terima kasih tuan-tuan kepada isteri tuan-tuan semua. Dia tu simpati mereka, kesian mereka, tolong kita. Sebetulnya baju tak payah masak, baju tak payah basuh, pakai tak payah basuh. Sehingga menyusu pun dia tak payah. Bukan tugas dia menyusu. Tak taat tu isteri tak. Isteri dua saja tugas dia, iaitu berada di rumah suami, tinggal dengan suami, dan kedua ialah melayani suami. Itu sahaja tugas isteri. Hak lain bukan tugas isteri. Masak, isteri kata, "Bang, saya tak nak masak." Itu bukan tugas dia. Tugas suami. Bila dia lahirkan anak, maka isteri kata, "Bang, saya tak nak susukan anak." Jadi suami telah kena cari ibu susu.
suamilah kena cari ibu susu. Kata nak cari ibu susu, carilah Dumex ke, Lactogen ke. Suami kan. Itu tu kan, terima kasih pada isteri-isteri. Terima kasih kepada puan-puan semua. Tuan, terima kasih pada puan-puan semua. Kerana apa? Masya Allah. Kerana apa? Kerana puan-puan maknanya menolong kita. Hak kita, menolong kita. Ini terima kasih tugas kita. Itu bukan hak wanita. Mana kata tak boleh? Tak boleh. Ini perempuan kena tahan, perempuan. Tak, itu bukan hak dia. Kita kena masak kat dia. Kita kena basuh. Manakala kita tak nak masak, kita carilah orang masak. Kalau kita tak nak basuh, kita carilah mesin basuh. Tapi dia tolong kita, dia bantu kita, membantu kita. Pada pula ibu-ibu yang mana terpaksa mencari nafkah bersama suami. Terima kasih. Itu hak dia. Itu tak perlu cari pun. Itu hak dia, tak perlu apa pun. Itu sahaja. Yang lain tu, cikgu dah, yang lain tu semua suami kena buat. Yang lain tu semua suami kena buat. Kita duduk goyang kaki je. Tu terima kasihlah pada puan-puan semua. Kerana membantu suami-suami puan-puan. Itu kena faham. Kita suami ni, kita kena faham tanggungjawab kita. Kita kena faham tanggungjawab kita adalah suami ni kena faham tanggungjawab dia. Sekarang suami tak faham tanggungjawab. Jadi, ada satu kisah, dia 2-3 minit saya nak ambil satu kisah. Isteri ni, isteri dia pangkat dia tinggi lah, mengaji tinggi daripada suami dia. So suami dia rendah sikit, belajar sama-sama. Tapi isteri dia ni dah PhD, dah master, dia bachelor, tapi dia bekerja, bisnes, naik bisnes, maju. Bila naik bisnes maju, dia kata, yang berhentilah kerja, yang bagi perhatian kepada rumah tangga je lah. Duduk kat rumah bagi perhatian, dan saya akan uruskan semua sekali. Jadi, suami dia dah naik bisnes dah. Suami dia dah naik dah perniagaan. Jadi, isteri dia tak ada nama dalam perniagaan. Sebab itu, di dalam kita pergi mahkamah dalam undang-undang Islam, isteri boleh meminta hak sepencarian dia selain daripada apa? Selain daripada harta pusaka, dia boleh minta hak sepencarian. Isteri tu tak ada dalam bisnes. Isteri tu tak ada nama pada dalam bisnes. Boleh. Sebab apa? Kerana apa? Isteri tu sebenarnya adalah sharing di dalam pekerjaan suami. Sebab suami dia mengendalikan. Suami dia mendalikan tugas di sini. Suami dia mendalikan tugas. Isteri dia tak ada dulu. Okeylah bekerja juga dengan suami dia. Dia kata tak apalah, yang duduk kat rumah, yang relax aja, yang uruskan tu, suami uruskan tadi. Yang uruskan perkara tersebut tadi, yang uruskan. Jadi isteri dia duduk kat rumah. Sebenarnya kerja dalam rumah tu kerja suami dia, tapi isteri dia ada buat. Walaupun isteri dia tak ada share nama dalam shareholder, tak ada, tapi isteri dia boleh menuntut hak sepencarian. Kalau dalam kekeluargaan Islam, dia tidak termasuk dalam harta miras, tapi dia kita ada hak kekeluargaan Islam. Undang-undang Islam, hak keluarga Islam. Sebab apa hak keluarga Islam ni ada? Sebab nak jaga hak wanita. Kadang-kadang wanita ni tak tahu dia nak pergi mana. Sebab tu kita ada undang-undang hak kekeluargaan Islam. Kita ada hakim, mahkamah. Walaupun bila suami dia talakkan isteri dia, dia talak suami, dia boleh rujuk bila-bila masa. Orang kata tak apa, tak perlu tanya, isteri kena rujuk. Tapi bila kita pergi kepada hak keluarga Islam ni, nak rujuk pun kena tahu persetujuan isteri. Kalau rujuk saja dia tak terima, macam mana kamu nak rujuk? Walaupun dalam hukumnya rujuk tu tanpa perlu tanya isteri. Sebab tu dia ada balance dah. Hak undang-undang Islam, hak kekeluargaan Islam. Ni kadang-kadang orang wanita ni dia kena faham, dia kena tahu hak kekeluargaan Islam. Dia boleh tuntut di sana. Ada perkahwinan dalam kitab Mishkat, Kitabun Nikah ni jilid ke-7 nanti. Semua ada dalam jilid ke-7 Kitabun Nikah ni. Hak keluarga Islam. Cuma nak bagi tahu, nak sampai kita boleh jilid 7 tak tahu bila lagi. Tapi kena faham ni. Jadi sebab itu isteri boleh menuntut hak sepencarian walaupun dia tidak ada dalam shareholder. Kenapa? Kerja rumah yang dibuat oleh isteri, semua masak, basuh, itu tanggungjawab suami. Dia ambil tugas itu. Berarti dia secara tak langsung ada share dalam bisnes suami.
Sebab apa jadi begini? Sebab kadang-kadang wanita ni dia dianyanyai. Dia telah dianyanyai. Dia telah dianyanyai. Jadi sebab itu ada hukum kekeluargaan Islam untuk menjaga wanita-wanita. Sebab kadang-kadang wanita ni dia tak tahu nak pergi mana. Tak ada orang nak guide dia bila suami-suami melaku zalim pada mereka. Wanita kan redha saja, tapi wanita sekarang dia dah moden sikit lah, apa sebagainya. Itu hak kepada isteri. Jadi yang ketiga tadi. Jadi Allahu Akbar. Jadi nafkah dia tak perlu nafkah, tapi dia dah bebaskan, dia telah nafkahkan pula. Dia kena terpaksa menanggung semua nafkah. Dua pekerjaan di sini ialah sebagian ulama berpendapat memberi ilmu dan mengajar adab tidak ada satu tanggungjawab, dan pekerjaan kedua ialah membebaskan dan mengawininya. Sebahagian yang lain mengatakan mendidik dan mengajar atau sepatu pekerjaan dan membebas dan mengawini. Kedua pekerjaan itu dia di segi join apa dua pekerjaan yang nak nampak pada dilakukan oleh tuan tadi, yang dilakukan oleh tuan tadi. Timbul persoalan orang yang memeluk Islam iaitu mendapat dua kali ganda lah. Sebab misalnya Abdullah bin Salam dia dapat dua kali ganda lah daripada Abu Bakar, sebab dia Islam, dia Yahudi dan dia Islam. Kita kata itu kelebihan juzuk sahaja, tidak dari segi kelebihannya juzuk sahaja. Iaitu dia hanya juzuk sahaja. Banyak nak ceritakan di sini, kadang-kadang terlupa. Jadi kita direct to the point. Kadang-kadang masuk cerita-cerita lain sedikit. Jadi maksud ganjaran di sini dari sudut juzuk sahaja Abdullah bin Salam, tapi dari sudut aspek yang lain banyak lagi besarnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada keesokan hari. Hari ini kan hari off, itu saya lebihkan masa sedikit, saya sudahkan lagi. Kita mulakan pada juzuk 12. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada keesokan hari, pada hari ke-17 Ramadan. Di situ saya akan bawa sedikit cerita Badar, kerana 17 Ramadan itu berlakunya peperangan Badar berlaku di situ, insya-Allah. Jadi insya-Allah, jadi kalau siapa, kitab kita dah sampai jilid ke-5 dah. Jadi ada orang tanya ada tak buku ni? Ada tu jilid ke-7. Jilid ke-7 tu dah. Jilid ke-6 saya dah siap. Jilid ke-7 tu Kitabun Nikah tu. Sikit lagi dalam 20 hadis lagi daripada 500 hadis tu, berapa ribu hadis tu, ada 20 hadis lagi yang mana saya perlu tengok di segi syarahan dia sedikit sebanyak, insya-Allah. Bulan 7 dan 8. 7, 8, 9 saya akan siapkan tahun ni tu. Saya akan keluarkan untuk cetak 7, 8, 9. Jadi kalau tuan-tuan yang belum memilikinya, insya-Allah boleh memilikinya dan boleh hubungi saya. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.